Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan juga pendengar ya. So kali ini kita akan bincangkan pula mengenai satu subtopik iaitu petua L'Hopital ya, the L'Hopital rule. Baik, sebelum kita bincangkan mengenai petua L'Hopital tu, kita lihat dulu beberapa pengetahuan sedia ada yang kita telah belajar sebelum ini. Jadi kita lihat dekat sini ya. Ini adalah cara macam mana kita nak mengira limit by using the algebraic techniques. Maksud dia our previous knowledge lah. So jadi ini adalah satu contoh. Kalau kita ada rational function macam ni, we try to solve the limit. Let's say dekat sini kita ada limit x approaches to a is a number, dan seperti biasa ya, kita akan cuba substitutekan the x value itu, the limit value itu ke dalam setiap function ni. Katakan kita dapat bentuk 0 per 0. So bentuk ini dah familiar kan, kita dah jumpa sebelum ni kan, dalam chapter 1 sebelum ni. So ini adalah bentuk yang dinamakan undeterminate form. So jadi we need to do something, sebab 0 per 0 it is hard to justify. Nilai dia apa sebenarnya, kosong ke apa ke. So bentuk ini kita kena buat something. So something tu adalah, what should we normally do adalah biasanya kita buat antara tiga ni lah ya. We try to factorize, faktorkan dia, ataupun kita akan multiply with its conjugate, ataupun kita akan divide by the highest power of x for the denominator. Ini tiga benda yang kita nak, yang biasanya kita buat. Tetapi kadang-kadang tak semua masalah limit ini kita boleh selesaikan dengan menggunakan tiga cara ni. Dia sama ada cara tu panjang ataupun kita tak boleh buat. So jadi di sinilah timbulnya idea macam mana kita akan menggunakan petua L'Hopital untuk menyelesaikan. Okey, kita tengok contoh dekat bawah ini. Ini contoh kalau kita guna cara lama ya. Cara lama maksud dia one of this method lah, yang ni lah ya. Okey, contoh pertama ini kita lihat, when we try to solve this kind of limit problem, macam biasa kita nampak ni we are going to substitute x equal to 1 ke dalam setiap ini. However, they end up dengan apa? 0 per 0. This is problem. So we need to do something. Dalam kes ini kita akan buat factorization. Nampak kan dekat atas ni kan? Kita factorkan dekat atas ni, lepas tu kita simplifykan. Yang ni boleh buang kan? Boleh cancel, ini boleh cancel, dan kita dapat x tolak 5 sahaja. Dan kita substitutekan x equal to 1 ke dalam sini, maka kita dapat minus 4. Job done. So macam tu ya. So contoh yang kedua kita adalah kita akan multiply dengan dia punya conjugate dia. Ini ya. So kamu boleh lihat dalam website beberapa contoh lain macam mana penggunaan conjugate itu. So dekat sini kita lihat limit ini kita mesti cuba masukkan dulu, tengok apa cerita. However, kita dapat bentuk undeterminate form 0 over 0. Jadi kita kena guna salah satu cara yang kita telah belajar sebelum ini, iaitu lebih sesuai kita menggunakan multiply with its conjugate and so on. Seterusnya kita buat sedikit pengiraan dan akhirnya kita dapat ini adalah jawapan dia. Ini dulu. Okey, ini dulu. So sekarang ni dalam kursus ini, sama ada kamu nak menggunakan cara yang lama ini ataupun kamu nak menggunakan kaedah petua L'Hopital terpulang kepada kamu semua. Okey, so pada saya kita boleh guna yang lebih mudah. Baik, now kita lihat kepada apa itu petua L'Hopital. Okey, the L'Hopital rule adalah satu teknik untuk to find the limit of the function. Boleh? Yeah? To solve, to calculate, to find the limit for the given function. Dan basically dia ada 4 bentuk umum yang kita kena belajar. Nombor 1 adalah bentuk yang ini, 0 per 0, infinity per infinity. Bentuk-bentuk macam ni adalah bentuk yang pertama. Ya, bentuk yang kedua adalah kalau dia melibatkan pendaraban dua fungsi. Lepas tu
kita dapat hasil kosong darab positif infinity ataupun kosong darab negatif infinity. Misalnya macam tu. How we are going to justify the answer? Kosong darab infinity, adakah jawapannya kosong? Adakah jawapannya infinity? Adakah sebenarnya dia memberikan jawapan yang merupakan suatu nombor? Nampak? Oleh sebab kehadiran infinity dekat sini, it is hard to us to justify the actual answer. Boleh? So, jadi we need to do something. So, in this case, bentuk macam ni, kita akan gunakan petua L'Hopital lah ya. Bentuk yang ketiga adalah yang melibatkan powers. Kosong kuasa kosong. Infinity kuasa kosong. 1 kuasa infinity. Bentuk-bentuk macam ni lah. Dan yang ketiga adalah yang melibatkan differences. Sama ada dia plus minus. Contohnya infinity tambah infinity. Infinity tolak infinity. So contohnya macam tu lah. Ada dua function dan dia punya operator dia adalah sama ada penambahan ataupun penolakan. Jadi dekat sebelah kanan ini kamu lihat, saya ada bagi keyword ya. Keyword macam mana kita nak buat. Dalam kes yang pertama ini, kosong per kosong, infinity over infinity. Saya tulis kat sini apa? Differentiate. DIFF ni adalah differentiate ya. Maksudnya differentiate ini kita akan differentiatekan atas dan juga differentiatekan bawah. Saya ulang semula. We are going to differentiate secara individu the numerator and also the denominator. Jangan differentiate as a whole. Kalau kamu differentiatekan semua sekali, kamu akan gunakan apa? Quotient rule kan? Jangan guna itu. Kita kena differentiatekan satu persatu. Okey, itu kita bincang kemudian ya. Bagi yang kedua pula, kes yang kedua pula, keyword dia adalah pattern. Pattern ni apa? Pattern ni kita akan ubah pattern function tersebut. Nanti kita bincang. Ya. Yang ketiga, kalau jumpa yang melibatkan power semacam ni, kita akan menggunakan ln. Dan yang terakhir sekali, jika melibatkan differences macam ni, kita akan combinekan both function into one function. Ini adalah keyword dia. Differentiate, pattern, use ln, and combine. Boleh? Ini 4 bentuk yang kita kena fokuskan. Baik, kita pergi kepada bentuk yang pertama. Dekat sini, bentuk ini ya, kosong per kosong. Cara dia sama ya, kalau kosong per kosong ataupun infinity over infinity. Sama je benda tu. Baik, dekat sini, apa yang perlu kita buat? Tadi keyword dia apa? Keyword dia adalah differentiate kan? Jadi, ini dia, tuan-tuan dan puan-puan. We are going to differentiate kan. Tapi jangan lupa, sebelum itu kita kena cuba masukkan the limit value ke dalam function ini. Jadi contohnya, when we try to substitute the limit value to the function, kita dapat kosong per kosong, maka baru kita boleh buat macam ni ya. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena buat terbitan, kena differentiatekan f, differentiatekan g secara berasingan. Sebab itu kamu nampak dekat sini, differentiate numerator, differentiate denominator. Boleh? Okey, kita tengok contoh Ini dia contoh satu. Saya contoh sini, kita ada limit x approaches to 0. Function dia apa? Sin 2x over x. Okey, jawapannya 2 lah ya. So dekat sini saya beri dia jawapan. Okey, first of all, seperti biasa, kena substitutekan the limit value. So x sama dengan kosong. Cuba kita masukkan. Kita dapat apa? Sin 2 darab kosong, kosong, sin kosong, kosong. Yang bawah ini kosong. Jadi kan kita dapat kosong per kosong kan? So jadi kosong per kosong ni adalah undeterminate form. Jadi ini adalah bentuk yang pertama, betul? Bentuk pertama itu requirement-nya adalah we are going to differentiate sebelah atas, differentiate sebelah bawah secara berasingan. Jadi kita akan dapati ini dia. Sin 2x, differentiatekan dia, kita dapat 2 cos 2x. Ini x, kita differentiatekan dia, kita dapat 1. Nampak? So, bila kita dah dapat ini, maka kita masukkan semula the limit value. Tengok apa cerita. Jadi, bila kita try to substitute the x value ni, x sama dengan kosong, ke dalam sini, kita terus dapat jawapan
dapat nilai dia 2. Maka itulah kita punya penyelesaian kita. Boleh? So maksud dia kita differentiatekan sekali saja, satu round saja. Ada nota dekat bawah kat sini. Saya tulis apa kat sini? Saya kata after differentiate the limit ini, if still in the form of 0/0, then apply the L'Hopital again. Faham tak? Dekat contoh yang mula-mula ini, kita buat sekali saja kan? Lepas kita buat sekali, kita masukkan the limit value, kita dapat hasil dia. Nota ini menerangkan kalau di peringkat ini tadi, apabila kita cuba masukkan nilai limit tersebut, kita masih lagi dapat 0/0. Maka kita kena differentiatekan lagi sekali. Boleh tak? Okay. So itulah maksud bahagian ini. After differentiate the limit, if still in the form of 0/0, then apply the L'Hopital again. Boleh ya? Okay. Ini contoh lain lah. Bentuk yang sama ya. Sebab ini type infinity over infinity. The approach is similar dengan 0/0 tadi. So apa yang perlu kita buat? We are going to differentiate yang atas, differentiate yang bawah. Okey, contoh lain. Ini dia. Kita ada limit x approaches to infinity, x over exponent power of x. Seperti biasa, jangan terus buat L'Hopital. Kita kena check dulu limit ini boleh kira ke tak boleh kira. So when we try to substitute the limit value, they end up dengan, nampak kat sini, saya tulis kat sini, kita dapat infinity over infinity. So ini adalah indeterminate form. So what we need to do, kita akan differentiatekan atas dan juga bawah. When we differentiate x, kita dapat 1. When we differentiate exponent x, kita dapat exponent x. Lepas tu apa kita nak buat? Kita masukkan nilai limit ni. Masukkan, tengok apa cerita. Bila kita cuba masukkan, kita terus dapat jawapan yang cantik, iaitu 0. So tak ada isu kat sini. So this is our answer. Boleh nah? So itu adalah dua contoh yang melibatkan bentuk yang pertama. Baik, bentuk yang kedua. Ini dia bentuk 0 darab infinity. Apa yang perlu kita buat? Kejap. Tengok sini. Bentuk kedua, kita nak buat apa? Saya tulis keyword dia apa? Pattern. Pattern ni bermaksud kita akan ubah pattern f dengan g. Hasil darab dua fungsi ni. Contoh. Dekat sini. Ini dia. Katakan kita diberi limit. Lepas tu fx darab gx. Bila kita cuba try to substitute the limit value ke dalam function ini, katalah dia menghasilkan 0 darab infinity. Katakan ini 0, ini darab, ini pula adalah infinity. Ya, so, jadi bentuk dia adalah bentuk jenis yang ini. Maka kita kena ubahkan bentuk dia menjadi berikut. So kita pilihlah yang mana satu yang lebih sesuai. Mana-mana pun boleh ya. Sama ada kita nak jadikan f ini sebagai numerator, yang g ni akan jadi belah bawah lah. Tapi jangan lupa ya, bila kita letak dia di sebelah bawah, dia jadi 1 over something, 1 over gx lah. Ataupun kita nak kekalkan gx ini sebagai numerator, yang fx ini dekat bawah, boleh juga. Dia akan jadi yang bentuk ini. Ini yang saya masukkan dengan change the pattern. Boleh tak? Okay. So, ada contoh tak kat sini? Ya, ada contoh kat sini. Ini contoh dia. Nampak ya? Limit x approaches to 0 from the right. Function ni adalah x darab ln x. Seperti biasa, kita kena, our first attempt is substitute the limit value. Masukkan ke sini. Nampak tak? Bila masuk sini, kita dapati dia adalah 0 darab negatif infinity. Ataupun kalau function lain, mungkin kita dapat 0 darab positif infinity. Cuma kedua-dua bentuk itu adalah macam mana kita nak justifikan dia. 0 darab negatif infinity, kita dapat apa? 0 infinity. So kita tak tahu kan, sukar kita nak berikan jawapan tu. Walaupun jawapan kat sini adalah 0, yang ni kita tahu. So cuma
Ini mungkin secara kebetulan jawapan dia kosong, tapi tak semestinya kosong. Ya, contoh ini jawapannya kosong lah. So saya tunjukkan macam mana kita nak dapatkan jawapannya. Okay, so jadi dalam kes ini kita kena change the pattern. Jadi dalam kes ini saya kekalkan ln x ini di sebelah atas. Nampak nampak tak macam mana saya change the pattern? Nampak ln dekat atas, yang x ini dekat bawah. Cuma bila kita nak parking dia dekat bawah, jangan lupa dia akan jadi 1/x lah. Baru dia tally dengan function yang asal ni. So once kita dah change the pattern macam ni, seperti biasa kita akan masukkan the limit value. Tengok apa kita. Bila kita masukkan the limit value itu, iaitu x equal to 0 ke dalam sini, kita dapat pula infinity over infinity. Dah jatuh kepada pattern bentuk yang pertama tadi, betul tak? Jadi kalau kita jumpa bentuk yang pertama, apa yang perlu kita buat? Kita kena differentiatekan. Differentiate apa? Differentiatekan atas, differentiatekan bawah secara berasingan. Sebab itulah kita dapat bentuk ini. Boleh tak? Bentuk ini adalah selepas kita differentiatekan dia. Differentiatekan ln x, kita dapat 1/x. Differentiatekan 1/x, kita dapat minus 1/x squared. Boleh? Okay, so dari sini saya susun sikit dia punya function ini, nampak macam berserabut dekat sini. So saya dapat ini sahaja. So kita dapat negatif x sahaja. Bila kita masukkan nilai ni, kita dapat kosong. Boleh? So itulah yang saya masukkan dengan change the pattern. Kita tak nak dalam bentuk x darab ln x, tetapi kita ubah dia jadi fraction. Nampak tak? Atas bawah. So itu adalah cara dia. Okey, habis bentuk yang kedua. Kita tengok bentuk yang ketiga yang melibatkan power, iaitu bentuk macam ni lah. Bentuk yang kalau kita dapat hasil kosong kuasa kosong, infinity kuasa kosong, 1 kuasa infinity. So bentuk macam ni adalah bentuk yang ketiga. Keyword dia adalah use ln. Use ln. So macam mana kita nak buat? Yang sebelah kanan ni adalah jawapan kepada contoh. Itu kita tengok kemudian. So bentuk dia adalah macam ni, pattern dia. So maksud dia, we are given limit function, lepas tu power of another function. Ini dia contoh dia. Ini contoh dia. Nampak tak? Ini limit 1 tambah x is a function, tapi power dia is a function as well. Nampak tak? So ini adalah contoh dia. So cara nak buat dia adalah, dah saya terangkan cara dia adalah seperti berikut. Kita kena let y sama dengan the limit tu semua sekali. Lepas tu kita akan lnkan both side. Ln both side. Maksud dia yang y ni pun kena ln, yang ini pun kena ln juga. Sebab itu kita dapat yang ini. Ini. Yang ni Nampak tak kita lnkan dia? Kita lnkan dia. Yang ini. Okey? So kita akan lnkan both side. Dan bila kita dah lnkan both side, kita akan solve yang sebelah kanan ini terlebih dahulu. Selesaikanlah. Selesaikan sebelah kanan ini. Last sekali, baru kita dapatkan jawapan dia. Katalah sebelah kanan ini kan, katakan jawapan dia adalah L, katakan. Ini. Katakan L. Maka sebelah kiri kan kita ada ln y kan. Ln y. Lepas tu ln y sama dengan L. Maka y sama dengan eksponen power of L. So macam itulah. Itu adalah cara-cara macam mana kita nak selesaikan dia. Okey, kita tengok contoh Contoh tu sebenarnya yang ini, example ini So kalau kita cuba buat contoh ini, jawapan dia adalah eksponen. So macam mana kita dapat jawapan dia? Baik. Ini adalah cara dia. Nampak? Ini adalah soalan dia. Lepas tu katakan y sama dengan function tersebut. So kita ambil function ni dulu. Limit tu kita tinggalkan sekejap. Kita ambil yang ini. Y sama dengan 1 tambah x kuasa 1/x. So first step, kita dah let y. Lepas tu kita akan lnkan both side, betul tak? Nampak tak ini? Saya letak ln, saya letak ln. Lnkan kedua-duanya.
Jadi apabila kita learnkan kedua-duanya, kita akan try to solve the right hand side. Oleh sebab ada ln dekat sini, salah satu ciri-ciri ln adalah kita boleh turunkan kuasa ni ke tepi, betul tak? Ya, 1 per x ini boleh letak dekat sebelah ini. Sebab itu kita dapat this line. Boleh tak? So 1 per x dah berada dekat sini. Maka saya susun semula, kita dapat yang ini. Sampai sini saya rasa tak ada masalah kot. Boleh? So, bila sampai sini, baik, saya tulis semula. Saya letakkan limit ini elok-elok. Limit ini sebelah kiri. Limit ini sebelah kanan. Function ini adalah yang kita baru dapat tadi. Betul? Seperti biasa, apabila we try to solve the limit, kita mesti cuba substitutekan the limit value dulu. So, x sama dengan kosong kan? Cuba kita masukkan ke dalam sini. Apa cerita? Apabila kita cuba selesaikan, kita akan dapati dia end up dengan 0/0. Ini adalah bentuk yang pertama tadi, betul tak? Bentuk pertama menyatakan kalau jumpa macam ni, maka we need to differentiatekan atas dan juga bawah secara berasingan. So, kita kena buat. Kita differentiate yang atas, ln 1 tambah x, kita dapat 1 per 1 plus x. Kita differentiatekan yang bawah ni, iaitu x, kita dapat 1. Nampak? So, bila sampai sini, again, kita akan cuba substitutekan the limit value again. Tengok apa cerita. Bila kita masukkan dia, kita dapat 1. Kan? X sama dengan kosong, dekat sini kosong kan? So, 1 per 1 tambah kosong dapat 1 per 1. Ya? Yeah? So, kita dapat jawapannya. For our right hand side, kita dapat 1. Tapi jangan lupa, ini bukan jawapannya lagi. Sebab, ini masih ada ln di sebelah kiri. Oleh sebab itu, nampak kat sini? Kita perkemaskan, kita sambung ya. Sebelah kiri kita masih ada ln ya. So, di sini kita dapati ln y sama dengan 1. Maka y sama dengan eksponen power of 1. Maka jawapan akhirnya adalah eksponen lah sebenarnya. Boleh? So, inilah jawapan dia, iaitu eksponen. So, inilah cara macam mana kita menggunakan bentuk yang ketiga ya, iaitu use the ln. So, kita akan lnkan both side. Okey, habis yang bentuk yang ketiga. Bentuk yang terakhir, yang keyword dia adalah combine kan. Combine tu macam mana? Ini dia. Bentuk yang kalau kita jumpa macam ni lah. So, we need to combine the term into one. Contoh. Ini contoh dia. Nampak tak kat sini? So, kita ada 1 per x tolak 1 per sin x. Nampak tak ada 2 ni? Dan operator dia adalah tolak. Ya? Tolak. Jadi, kalau kita cuba selesaikan ini secara substitute the limit value macam ni, kita akan dapati hasil dia adalah negatif, infinity tolak infinity. So, infinity tolak infinity, kita nak declare dia apa? Kosong. Ataupun ada satu nombor sebenarnya, walaupun jawapan kat sini kosong. Ini coincident. Ya, ini coincident sahaja jawapan dia kosong. Ini tak semestinya kosong, ya. So, jadi kita bila dalam kes ini, kita perlu combinekan dia. Kita combinekan kedua function ini menjadi satu function sahaja. Jadi, kita pun darab silang macam biasalah ya. So, ini adalah cara macam mana kita nak dapatkan dia. Bila kita cuba selesaikan dia, kita akan dapati, saya besarkan sikit. Okey, macam ni. Ini ya, kita combinekan jadi satu function sahaja. So, dia ada numerator, dia ada denominator. So, hati-hati kat sini ya, jangan salah darab pula. So, seperti biasa, cuba substitutekan the limit value. Bila kita masukkan dia, dia berakhir dengan 0 per 0. 0 per 0 ni, ingat tak? Ini adalah bentuk yang pertama tadi kan? Jenis yang pertama tadi tu. So, jenis pertama tu, kalau kita jumpa bentuk ini, kita kena differentiatekan dia. So, kita kena buat lah. So, kita akan differentiatekan sebelah atas, dapat yang ini. Differentiatekan sebelah bawah, dapat yang ini pula. Ini kena buat hati-hati. Sebab yang bawah ini, bila kita differentiatekan, dia melibatkan product rule ya. So, tu yang panjang sikit ni kat sini. Okey, katalah kita dah dapat kan. Kita dah differentiatekan ini, dah differentiatekan ini, kita dapat yang berikut.
Seperti biasa, kita akan masukkan lagi the limit value, tengok apa cerita. Unfortunately, kita dapat 0 per 0 lagi. Dalam kes ini, kita kena buat sekali lagi second round the L'Hopital. So, kita kena differentiatekan dekat atas, differentiatekan yang bawah sekali lagi. Bila kita buat, nampak panjang sikit lah ya, panjang sikit. So, kita akan dapat peringkat yang berikut. So, saya andaikan kita dapat jawapan yang betul, katakan. Kita cuba sekali lagi, substitute the limit value. Dan kali ini kita akan dapati hasil dia adalah 0 per 2. Ya, bila dapat 0 per 2, maka kita definitely boleh justifikan our answer now gonna be 0. Boleh? So, itu adalah cara dia. Okey, so saya dah terangkan 4 pattern, 4 bentuk macam mana kita gunakan dia. So, yang pertama adalah yang bentuk 0 per 0 tadi tu kan. Okey, kita pergi semula kepada yang pangkal tadi tu. Mana dia? Summary kita tadi tu. Ini dia. So, ingat lagi ya. Bentuk yang pertama adalah 0 per 0, infinity per infinity. So, we are going to differentiate it. Atas yang bawah secara berasingan. Yang kedua, apabila kita ada apa? Kita ada yang melibatkan produk. Ya, pendaraban. So, di mana kita akan tukarkan pattern dia. Dan yang ketiga adalah kita akan gunakan loan. Dan keempat adalah combine. Boleh nah? So, itu adalah 4 cara macam mana kita nak buat. And of course, in between nombor 2, 3, 4 ini, 2, 3, 4 ini, in between ni, bila kita cuba menyelesaikan dia, of course dia akan berbalik semula kepada bentuk yang pertama ini. So, yang pertama ini adalah sangat penting. So, bila jumpa bentuk-bentuk macam ni, of course kita akan apply the L'Hopital rule. Boleh ya? Okey, so itu adalah penjelasan kepada keempat-empat bentuk tu dan juga example yang saya berikan jawapan tu. So, seterusnya adalah beberapa example yang kamu cuba buat ya. Saya beri jawapan. Example yang pertama ini, nampak ya, limit ln x over x minus 1. Saya beri jawapan, jawapan dia adalah 1. Ya, please have a look this. Cuba. Contoh yang kedua, yang ini, exponent x over x squared. Jawapannya adalah infinity. Okey. Dan seterusnya, kita ada contoh yang ini pula. Hati-hati kat sini. Sin x over 1 tolak cos x, jawapannya adalah 0. Dan yang terakhir, ini pula adalah x ln x, jawapannya 0. Ini sama ke? Oh ya, ini sama kat sini. So, kita dah cuba ya, x ln x ni, jawapannya 0. Dan the rest of the pages adalah exercise. So, kamu boleh cuba sebagai latihan. So, ada banyak kat sini yang kamu boleh cuba. So, please have a look. Try yang mana-mana rasa kamu boleh buat. Ada banyak dekat sini. Dan kalau ada masalah, boleh bincang dengan saya. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu. Untuk L'Hopital, kita sambung dalam teaching video yang akan datang bagi subtopik yang berbeza. Thanks for watching. See you in the next video.